Ada keluar suara tak macam ni? Recording in progress. Ada. Okay. Betul. So, okay, sekejap. Saya takut Cikgu Mawar dia masuk. Dia request untuk masuk ni. Okay, tak apa. Ini kalau Encik Naim perasan, ini adalah first page attainment kan. So ini macam biasalah, dia akan isi, dia akan tick mana PLO dia kan. Doktor punya ni ke kanan sikit ke? Ke kiri. Tak nampak. Okay. Tak nampak. Mungkin sebab saya nampak yang penilaian akhir je kat skrin. Okay. Dah. Saya yang terbesarkan. Sorry. Okay, tak apa. Okay. Okay. So yang ni lah, ni dia akan isi macam biasa kan semua ni kan. Nama kursus Okay. dia, CLO mana apa semua. Okay, settle. Lepas tu dia akan pergi ke sini pula. Maksudnya dia akan masuk bahagian ni pula. So yang ini sebenarnya jenis soalan penilaian ni dia kena ambil yang sini lah, yang dia dah masuk kat sini. Okay, kita copy balik. Dia akan kena tally lah. Alamak, sekejap. Okay, tak apalah, kita type balik. Online assessment, presentation, online assessment. Tak kisahlah nak guna bahasa Melayu ke bahasa Inggeris kan. Tapi itulah bagi tally lah depan belakang. Okay, lepas tu dia adalah penilaian berterusan. Kemudian jumlah markah dia kan 25, 50, 25 kan. So kalau dia kalau jumlah markah dia ni dan peratus pemberat dia sama, so tak apa, kita copy je, bagi sama je. Okay, ni boleh copy ke bawah. Okay. Lepas tu dekat sini benda pertama sekali kena buat adalah ini tadi yang dah dimasuk kat depan kan. Depan ni masuk kat sini. Nama assessment yang dibuat tu, online assessment, presentation, online assessment. Tadi sebab saya pergi tengok page ni, sepatutnya daripada awal tu lagi dah buat. Dia jenis pertama tu apa dia buat? Presentation ke? Kerja khusus ke? Projek ke? Macam tu lah. So lepas tu baru masuk kat sini. Lepas tu nanti dekat sini jumlah markah ni kena ikut lah dekat yang ni, weightage yang kat sini. Okay. Yang ini kena masuk. Kalau kat depan ni 25, 50, 25. So kat sini pun kena 25. Yang ini sahaja yang kita ubah kat sini untuk kolom ni. Sebab yang ni kalau tengok dia ada formula dia. Dia ada formula dia. Okay. Semua ada formula dia. So kita jangan usik. Ni ada formula, ni ada formula. Even dekat dalam so, ni kalau semua ada formula 25, 50, 25 ni, so bawah ni automatic tukar je tu, 60% ni? Kan ubah sebab dah ada formula dia dah. Tengok kalau saya letak 30 kan. Sekarang ni 25, 15 kan. Kalau saya ubah ke daripada 30, dia akan jadi 18. So yang ini adalah benda yang kita ubah dekat bahagian atas ni saja, weightage dia. CLO 1, CLO 2, CLO 3. Lepas dah ubah ni, kita akan masukkan nombor metrik pelajar. Macam Cikgu Mawar ni terlalu ramai pelajar dia, 75. So sampai benda ni dia tadi dia macam terstuck lah tadi kat bahagian sini. Tapi cara dia adalah bila kita masukkan dan kita aware yang pelajar kita ni melebihi daripada yang template, apa yang kita kena buat adalah sebelum kita masuk markah kat sini, maksudnya bila kita dah masuk nombor metrik ni kan, kita akan copy and paste kan nombor metrik pelajar daripada Excel file lain, kita masuk kat sini kan. Masukkan segalalah markah CLO 1, CLO 2, CLO 3 kan. Yang ini kita akan masuk lah, kita akan copy pada Excel lain, kita akan masuk markah. Maknanya yang ini semua kita boleh ubah lah. Dia sebab dia tak ada formula. Yang saya tengah highlight ni kan, ni semua boleh ubah. Maknanya ini tak ada isu kita ubah, memang kena ubah pun. Tapi dekat sini kita akan copy balik semua ni kan. Semua yang nombor metrik ni 75 nama ni kita akan paste kat sini. Tetapi sebelum kita paste tadi asalnya benda ni yang table ni yang saya tengah highlight ni dia berada di kawasan sini. Sebab asal template dia dalam 40 orang macam tu. So sebelum kita buat macam tu, kita kena copy, pindahkan dia ke bawah. Maknanya letak dia bawah daripada table yang sebelah sini. Sebab nanti dia akan kalau table ni masih ke atas, dia akan tak dapatlah nak paste segala nombor metrik pelajar. Maksudnya paste ikut yang sebelah lah kan? Ya, betul. Kena ikut yang sebelah ni. Kalau sebelah ni banyak sampai, so kita copy yang table ni, dia akan turun sampai sini. Okay, dia akan ikut yang sama lah. Ikut sama lah. Maksudnya first kita akan turunkan table dulu lah. First kita akan turunkan table. Yes, kita kena turunkan table yang saya highlight ni. Tak boleh masuk kamar. Macam mana? Yang kita cut ke kita copy dulu tu? Kalau nak cut boleh lah, tak ada masalah. Cut terus pun boleh. Kalau copy pun boleh, tapi nanti kena delete. Kira sama je lah. Better cut terus lah. Cut terus and then terus bawa ke bawah. And then
lepas dia buat benda ni, nanti baru kita masukkan, kita copy ni, nombor matrik pelajar ni semua, kita copy, kita akan paste kat sini. Paste, kan? So dia akan paste lah. Nampak? Dia akan ikut satu Maksudnya level. lepas kita buat ruang ni, maksudnya kita kena buat kotak baru lah kan? Kena tarik ke macam mana tu? Yang tu sebab bila kita, sebenarnya, saya macam mana? Saya tunjuk daripada asal lah. Saya back. Oh dah, sebab saya dah save. Saya download balik lah yang Cik Naim share kat saya. So kita nampak daripada awal kan. Tak apa, ni saya pangkar. Ni saya jap. Saya kena download yang Cik Naim bagi tu. Ni saya buat balik lah daripada kosong daripada yang silap tu saya buat balik. Asalnya adalah yang ni. Asalnya kalau tengok dia adalah begini. Macam ni rupanya, kan? Kan? So daripada asalnya kita akan buka, biasa kita akan isi sini dululah. So bila kita isi sini, yang ni yang saya maksudkan tadi tu, kita kena ubah. So nak ubah dia, sebenarnya asalnya kita dah kena letak siap-siap, tapi sebab sini tak berubah, tak diubah. So kita akan ambil daripada sinilah yang dimasukkan kat sini. Ini adalah yang dibuat lah. Sekejap, Cikgu Mawar dah minta masuk. Kalau dia minta masuk, saya nak kena admit. Sekejap, tak ada. Macam ni saya nak tengok ada orang request masuk ke tak, Cik Naim? Lalu dia akan request tu? Oh, dia akan keluar. Masa saya tengah-tengah ni, dia akan keluar. So dia tak request lagi tu. Okey, tak apa. Sama ada orang waiting room. Okey, tak apa. So kita tunggulah kalau dia masuk kita ni. Okey. Jadi, apa yang kita kena buat adalah yang ini tadi online assessment, presentation online assessment ni sepatutnya berada di sini. Kita ubah online assessment. Online assessment. Ni presentation. Okay, ni benda pertama yang kita kena buat kan. Dan kita kena ubah yang ni saya kata kan. Dia cakap sebenarnya dia punya adalah 25. Tu dah ada. Okay. Okay, Cikgu Mawar boleh dengar ke? Cikgu Mawar dah masuk ke? Dia dah tengah connecting audio tu. Oh, okay. Kita kena sekejap. Sekejap Betul, kalau saya panggil lagi seorang boleh? Boleh Cik Naim. Tapi kita buat dalam masa yang singkat je lah sebab saya memang nak kena keluar lagi. Sementara saya explain dekat Cikgu Mawar. Cikgu Mawar dah masuk ke? Dah doktor. Minta maaf hari ramai yang nak masuk kerja kena tanda tangan. Tak apa. It's okay. Cikgu Mawar boleh nampak skrin saya? Sekejap ya, boleh. Boleh okey. So kalau macam tu Cik Naim nak panggil seorang lagi masuk. So kita tunggu sekejap je. Sebab saya pun tak boleh lama ni. Ya, minta maaf lah doktor. Minta maaf. Tapi sebelum tu saya nak explain dekat Cikgu Mawar dulu lah. Jadi boleh. saya kata dekat Cik Naim, yang ini kena ubah lah. Tengok jenis assessment yang diberi. Kalau saya tengok dekat page 2 ni, cikgu letak online assessment, presentation, online assessment. So that's why saya letak sini lah. Online assessment, presentation, online assessment. Asalnya tadi dia adalah penilaian berterusan. So dia kena ubah lah. Okay, maknanya kita kena tally lah. Yang ni dengan yang page kedua ni kena tally. Tu benda pertama yang kita kena buat lah. Tapi yang sebelum tu dah kena isi ni siap-siap lah. Ni saya rasa tak ada isu lah. Semua orang boleh buat. Okay, kemudian tadi cikgu kata cikgu punya weightage adalah 25, 50. Ya, 50, 25. So kita ubahlah. Maknanya weightage kat sini ubah. So dia akan diubah dekat bawah jugalah weightage ni. Kita sebab kalau jumlah markah ini dan jumlah pemberat dia sama. Selalunya orang kan akan buat macam jumlah markah dia contoh 100, pemberat dia 25. Let's say macam tu kan. Tapi nak mudah, kita terus je ikut weightage. Senang. Sebab kita pun selalu Excel file kita memang akan guna ikut weightage kan. Kita dah convert siap-siap kan. So kita tak nak peninggal kepala, kita terus je letak weightage dia dengan pemberat tu sama je. Okay. Okay, sekejap ada Saiful pula. Okay. Encik Saiful dari mana Encik Naim? Daripada Suksis. Tuan Saiful Tuan Saiful boleh dengar suara saya?
Saya pun boleh dengar ke? Boleh Cik Nem. Okey, ni Cik Saiful saya tak boleh lama sangat So saya akan explain dengan agak orang kata laju, cuma benda ni direkod. Kalau ni nanti Cik Naim akan share balik video ni. Okey. Ini adalah benda pertama tadi saya terangkan, kena ubah nama assessment yang kita buat. Kalau dia adalah online assignment, dia adalah project, dia ada assignment, so kena ubahlah. Lepas tu weightage kena ikut weightage kita lah. Kalau 25, 50, 25, so kita masuklah 25, 50, 25. Kalau dia 40, 40, 20, 40, 40, 20. Dan markah ni adalah markah yang kita masukkan ni, dia sebenarnya ini adalah pemberat lah. Sebenarnya yang tadi saya sebut 25, 50, 25 tu adalah pemberat. Tetapi selalunya pengajar akan ubah siap-siap dekat Excel file markah mereka. Jumlah markah akhir untuk CLO tu dia akan ikut weightage. So kalau nak mudah, tak nak pening kepala, terus je letak ikut weightage. Tak ada masalah. Tapi kalau contoh kalau tak pening pun rasa macam okey je, letaklah. Contoh kalau markah yang diletak untuk CLO 1 adalah 100, kira markah, tapi weightage tu tetap kena 25. So sebab akhir sekali yang weightage ni kita akan tengok untuk dipindahkan ke sini. Yang ni kan 50, 35, 15 kan. So kita ubah jadi 25, 50, 25. Ni ikut masing-masing punya weightage. Dia jangan pergi masukkan markah yang ni, jangan masukkan jumlah markah. Kita masukkan jumlah pemberat ni. Peratus pemberat markah. Okay. So dekat sini kalau dia berubah secara automatik sebab kat sini dia ada formula dia. Kalau tengok sini ada formula dia. Okay, kita jangan ubah yang ni. Kita hanya ubah dekat pemberat ni saja yang saya highlight ni. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Doktor, lagi satu pemberat yang dekat mana doktor kita ubah? Kita ubah pemberat yang kalau dekat page kedua ni, kita ubah yang dekat atas ni je. Dengan yang kalau page depan kita ubah dekat sini. Okey, page depan ubah kat situ. Page yang belakang ubah kat sini. Kat jumlah markah ni. Jumlah markah. Okey. Ubah kat sini. So ikut weightage lah. Sebab kita kan dekat Excel tu kita masukkan ikut weightage kan markah kan. Sebab kalau tengok sini Cikgu Mawar masukkan ni ikut weightage ni. 22 per 25. 44 per 50, 22 per 25. So itu benda kedua lah yang kita kena pastikan. Lepas tu yang ini jangan usik sebab ni ada formula dia. So kita tak payah usik apa-apa. Dia akan ubah sendiri. Okay, let's say kalau saya ubah dia jadi 30 dia akan ubah jadi 18. Saya besarkan sikit sebab kecil. Okay, dia akan ubah jadi 18. Kalau saya ubah balik ke 25, dia ubah secara automatik jadi 15. Okay. So yang ni kita jangan ubah sebab ada formula. And then yang ini pun semua ada formula, jangan ubah. Dengan kata lain, dekat part table kedua belah kanan ni, ini semua jangan diubah sebab dia ada formula dia. Okey. Yang ni kalau tengok kan, dia ada formula dia. Kalau saya klik sini, dia ada formula dia, so jangan ubah. Betul. Okey. Dan yang atas sahaja ya. Atas sahaja untuk table yang belah kanan ni. Okey. Kat belah kanan skrin lah. Kemudian ini adalah normometrik yang Cikgu Mawar masukkan. So kalau kita tengok normometrik ni ada sebab pelajar terlalu ramai, ada sampai 75. Sebab tu bila cikgu masukkan, dia akan pergi sampai ke bawah kan. Tetapi kalau ikut template, dia stop kat sini. Jadi apa yang kita kena buat adalah, okay, let's say kita copy atau cut benda ni. Let's say saya cut lah. Saya cut. Kita bawa dia ke bawah sekali. Turunkan dia. Paste kat sini. Okay. Setakat ni okey tak? Maksudnya kat sini ada apa-apa table. Sebab nanti kita nak kena copy metric number ni untuk masuk dekat sini balik. So kalau kita ada table yang ni, dia akan kacau lah kan. So kita sebelum tu kita kena bawa dia ke bawah. Okay. Lepas tu yang ini kita akan copy. Nombor metrik pelajar ni yang ada 75 ni. Ni untuk kes siapa yang terlebih lah. Yang kurang tu tak apalah. Ni untuk yang terlebih. Okay. Kita paste. So dia akan ikut lah. Kan? Jadi bila dia ikut, kita tahulah yang ni dia takkan overlap lah dengan table yang kita nak markah ni kan. And then belum habis lagi. Kerja kita tak selesai lagi. Okay, daripada sini semua, sebab dia ada formula kan. Kita highlight semua ni. Highlight, jangan double click. Kita highlight je. Highlight. Then kita copy. Kita drag sampai ke bawah. Sebab kita nak copy semua formula dia. Sampai ke bawah. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Okay. Boleh ni kalau ni lebih kepada nak cantikkan lah. Satu ni adalah row height dia adalah 20. Tapi kalau tak nak buat tak apa. Okay, 20 kan. So kita copy semua ni. Kita bukan copy kita highlight semua ni. Kita right click. Kita tukar row height dia jadi 20 lah. Nak bagi dia cantik lah. Tak nak satu tinggi satu rendah kan. Tapi kalau macam tu tak apa je. Okey je.
So dia dah jadi cantik kan, semua sama dah. Okay. So apa yang kita kena buat seterusnya adalah, sebab ni semua dah keluar satu. Dia kalau tak capai dia akan jadi kosong. Kalau capai dia jadi 1. Maksud tak capai tu, ini adalah markah 60% daripada markah 25 adalah 15. So kat sini kita tengok 22. Kalau lah markah pelajar ni adalah 10, dia tak sampai 15 dia akan jadi kosong sini. Okay, contoh saya ubah. Dia jadi 10 contohnya. Dia jadi kosong kan. Sebab tu kita tak boleh ubah sini sebab dia ada formula dia. Ni saya back balik lah. Okay. Jadi bila dah macam ni, adakah kerja kita dah selesai? Belum lagi. Kita baru sampai sini. Maknanya kita dah settlekan kedua-dua table kiri dan kanan ni. Kita ke sini pula. Jadi kat sini nak kena ubah apa? Okay, kalau kita tengok kat sini dia 24 padahal pelajar kita ada 75. Something wrong. Dia kena dapat 75 kalau semua pelajar capai. Tapi tak semestinya semua kena jadi 75. Kalau ada kosong kat sini, dia akan jadi tak sampai 75. Tapi dalam kes Cikgu Mawar, benda ni sebab semua satu, dia kena capai 75. So macam mana kita nak tahu benda ni betul tak betul? Okay, kita double klik dia, kita tengok formula dia. Kalau kita double klik H7, H30, kita tengok dia daripada mana sampai mana je. Dia highlight kat sini je kan. Sepatutnya dia kena H7 ni, H7 ni, okay, sampai bawah ni 81. Okay, ni kalau tengok belah kiri ni saya tengah highlight part 81 ni. So kita kena ubahlah kat sini 81. Bila kita ubah nombor ni jadi 81, dia baru dia ambil semua ni. Kan? Okey. Dan bila kita dah buat macam tu, hanya satu je kita buat, and then kita dari sini kita highlight, kita copy je ke sebelah. Copy tu maksudnya kita drag, tarik. Kita tarik tu sama dengan kita copy lah sebenarnya. So kalau kita tengok sini dah betul lah formula dia. Semua pun jadi I81. Ini dia jadi 81 juga. Yang ni pula, alamak, kenapa jadi 313? Sebabnya, sebab ini formula dia adalah berapa markah kat sini, berapa jumlah kat sini, dia perlu bahagi jumlah pelajar kita. Kalau kita tengok sini, formula dia asalnya template 24 kan. Sebab pelajar asal yang ikut template asal, pelajar dia 24. Jadi kat sini kita kena ubahlah jadi 75. Sebab pelajar kita 75. Okay, kita ubah tu je. Yang 100, yang 100 ke, yang ni semua tak payah ubah. Okay. So, macam biasa. Alamak, bateri saya nak habis sekejap ni. Okay, jadi apa yang kita kena buat sekarang adalah kita macam tadi juga, kita drag juga. Kita dah highlight, kita drag ke sebelah. Okay. So, dia dah jadi 100%. Sebab memang betul lah. Semua pelajar pun dapat 1. Tak ada yang dapat kosong kan. So, betul lah 100%. Jadi, bila kita dah buat sekejap. Dia bila dah macam ni, kenapa dia daripada I83? Okey, betul lah. Jadi bila dah jadi macam ni, kita hanya perlu ni sebenarnya kenapa kena ada pembelajaran khusus peratus ni, sebab dia kenapa kena ada kolom kat bawah ni, sebab kadang-kadang orang ada seorang tu CLO1 dia ada beberapa assessment dia buat. So dia akan masukkan ikut berapa banyak assessment yang dia buat. Contoh CLO1 satu dia, lepas tu dia ada CLO1 kat sini, CLO1 lagi kat sini. Jadi dekat sini nanti dia kena ambil average. Dia kena ambil average. Tapi yang ni sebab dia hanya satu sahaja assessment yang dibuat untuk CLO1. So dia tak ambil average, dia terus boleh copy yang ni, kita terus copy ke bawah. Kita highlight, kita copy ke bawah. Tapi kalau tak, jangan copy ke bawah. Sebab dia ada formula dia juga. Sekejap. Yang ni dah ada, sebab dia ada, atas ni dia ada formula. So kita copy dia punya value sahaja. Copy. Tapi kita paste tu value saja. Kita nak paste dia punya value saja. Semua ni kita copy. Kita paste value sahaja. So dia jadilah 100, dia tak ubah. So kalau orang yang assessment dia tak lebih, tak payah risau pasal benda ni lah. Tapi kalau orang assessment dia lebih dan dia memang nak asingkan CLO1 apa, contoh dia ada online assessment, dia ada macam report, dia ada macam benda lain lagi. So kat situ nanti dia akan complicated sikit. Tetapi dia ni lah complicated pun nanti dekat akhir kat sini dia akan kena cari average lah kat belah bawah ni. Cuma buat masa ni saya tak nak explain benda tu sebab tak ada lagi orang ada isu tu. So saya tak nak peningkan kepala orang. Buat masa ni pegang dulu apa yang saya dah terangkan ni. Itu sajalah. Jadi kalau kita tengok dia, semua pelajar pun tercapai. CLO attainment pelajar untuk kursus ni tercapai. Sebab kalau kita tengok 22 daripada 25, 22 daripada 15, 44 daripada 30.
22 daripada 15. Kenapa markah ni dia jadi 15, 30, 15? Sebab dia cakap 60% daripada markah penuh. Dan kenapa formula dia? Kalau kita tengok formula dia adalah 60% kali dengan jumlah jumlah markah di sini, pemberat. Sebab tu dia dapat markah ni. Itu sajalah untuk penerangan saya. Ada apa-apa soalan tak daripada Encik Saiful, daripada Cikgu Mawar, Encik Naim? Boleh doktor, saya baiki balik, saya buat balik. Saya rujuk pada video ni lah nanti kalau ada yang tertinggal lagi. Okey, boleh. Saya tak akan share pada Cikgu Mawar dulu sebab saya nak Cikgu Mawar belajar buat sendiri. Tapi saya akan share yang saya dah betulkan ni pada Encik Naim. So apa-apa nanti Encik Naim akan tolong compare lah apa yang Cikgu Mawar hantar pada Encik Naim tu, Encik Naim akan compare lah benda tu sama ke tak. Boleh. Satu lagi mungkin ada yang pasal borak analisis tu. Mungkin borak analisis tu sebenarnya kita lebih kepada masukkan markah je kan. Okey, apa? COA, saya buka borak analisis. Okey, ini adalah borak analisis. Lengkap file tu. Itulah. Okey, ni biasalah kita masukkan kod kursus lah. Ni adalah nama pengajar sebenarnya. Nama pengajar. Sorry. Dia tu yang penyelaras teras tu nama Dr. Muhammad lah kan? Ya, betul. Nama Dr. Muhammad. Penyelaras teras, ni nama pengajar. Okey, ni teras lah. Sebab kalau ikut asalnya program tapi kita tukar kepada teras. Teras ni nak tulis teras 3 ke teras nama 3? Teras? Kira teras 3 lah. Okey. Lepas tu ni hasil pembelajaran guru kita copy daripada CLO kita. Daripada CO kita, CLO 1 apa, CLO 2 apa, CLO 3 apa. Kaedah penilaian tu letakkan, kita copy je balik. Pertama tadi kita letak online assessment. So letaklah online assessment kat sini. Lepas tu ni yang kedua presentation. Ni presentation, ini online assessment balik. Ni dia punya kriteria dia kata percentage of students score more than 60%. So nak tengok kat mana? Bawah ni lah kita tengok berapa banyak pelajar yang skor lebih pada 60%. Yang akhir sekali ni lah kita tengok. Dalam kes Cikgu Mawar dia adalah 100, so kita masukkanlah 100%. Macam tu. Kalau 100% ni kita tak payah komen apa dah lah. Dekat ulasan ni kita kosongkan pun tak apa. Tapi kalau kat sini contohlah dia tak capai, letaklah kenapa pelajar tu tak capai, macam mana penambahbaikan, macam tu lah. Lepas tu pengajar penyelidikan teras akan sign, penyelidikan kualiti which is saya akan sign. Yang ini selalunya pengajar lah sign. Tapi kalau pengajar tu tak available, penyelidikan teras akan tolong sign lah. Last kali Dr. Dina pengarah akan sign. Kita letaklah tarikh-tarikh yang sepatutnya. Itu je. Ini lebih straightforward lah. Kita lebih kepada isi lah. Macam ni. Nanti kalau contoh penyelidikan ni, maksudnya nanti yang diorang dah contoh pengajar dah upload tapi diorang belum sign. Maksudnya nanti doktor akan sign online lah. Ya betul. Saya akan sign online. Maknanya penyelidikan kualiti dengan pengarah ni kosongkan dulu je. Tak. Sebenarnya pengajar yang kena sign dulu. Tapi maksud Encik Naim tu untuk semakan dulu sebelum pengesahan kan. Tak apa. Kalau pengajar nak sign siap-siap boleh, tak ada masalah. Cuma kalau ada pembetulan nanti saya akan pulang balik lah. Kira nanti pengajar dengan penyelidikan kena betulkan balik. Sebelum saya sign, selagi saya tak sign tu maknanya kena betulkan lah. Maknanya kena letak tanda tangan siap-siap, tak ada masalah. Once kadang-kadang ada yang memang dah okey, ada yang tak okey kan. Yang okey tu saya terus sign untuk sahkan. Tapi tak okey tu sebelum saya sign tu saya pulangkan balik lah. Maksudnya akses file pengajaran ni kena bagi kat doktor jugalah semua kan? Betul. Nanti saya semak. Okay. Sebelum masuk file pengajaran saya kena semak dulu. Dia masuk file pengajaran lepas dah ada sign ketiga-tiganya. Pengajar dah sign, penyelidikan kualiti dah sign, pengarah dah sign. Selagi tak ada sign ketiga-tiga ni kita tak boleh masuk file pengajaran lagi lah. Okay. Maknanya kalau masuk pun nanti akan diminta untuk update lah benda tu. Masuk yang dah disign oleh ketiga-tiga orang tu. Okay? Alright. Saya rasa tu cukup kalau tak ada soalan lain. Nanti saya share pada Cik Naim yang ni. Boleh. Boleh Okay. Diorang tadi yang pengajar cuma tanya doktor sebab macam mana nak kira 60% tu kan. Rupanya dia automatik. Dah ada formula dah. So kita tak payah risau lah. Dekat sini dia ubah, tadi saya tunjuk kan. Bila kita ubah sini jadi let's say saya ubah 40 kan. Sekarang ni 25, 15. Saya ubah dia jadi 40. Dia akan jadi 24. So kita tak payah risau macam mana nak tentukan tu sebab dah ada formula dia dah. Sebab tu kita jangan usik segala formula kat sini. Bila kita usik tu ni. Okay. Cik Zaiful faham?
Siapa boleh? Tak apa Cik Naim, nanti saya berhubungan Cik Naim sebab saya tengok separuh je. Okay, tak apa Cik Naim, nanti saya share video ni, boleh panjangkan pada semua lah yang memerlukan. Okay. Okey, terima kasih semua. Itu saja. Minta maaf kalau ada salah silap dan saya nak kena minta diri cepat ni sebab ada urusan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, tak apa. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.